Cakaplah. JAKIM.TV menyatukan ummah global. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan bagi menjalankan Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rahmat adalah ketentuan ilahi. Setiap hamba Allah tidak akan memperolehi rahmat ilahi jika ia tidak membesarkan kebesaran Allah. Tidak juga perolehi rahmat ilahi jika mereka enggan menurut perintah Allah. Sesungguhnya, tanpa rahmat ilahi, mana akan hidup aman dan sejahtera. Bersama-sama saya Faiz Amzah di dalam rancangan Destinasi Inspirasi. Seperti yang anda saksikan, sekarang saya berada di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masjid ini merupakan salah sebuah masjid utama di Iban. Masjid ini terletak di Jalan Duta dan ianya mula dibina pada tahun 1997 di atas sebidang tanah seluas 33 hektar. Masjid ini diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ia berdekatan dengan Kompleks Madrid dan juga Kompleks Kerajaan Jalan Duta. Masjid Wilayah Persekutuan ini boleh memuatkan seramai 17,000 jemaah dalam satu-satu masa. Masjid ini telah dirasmikan pada 25 Oktober tahun 2000 oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamalulail. Keindahan seni ini merupakan antara daya tarikan pelancong untuk melihat keunikan seni bina masjid di Malaysia. Untuk pengetahuan anda, seni bina masjid ini berkonsepkan tradisi seni bina masjid-masjid Osmaniyah Turki, digandingkan dengan seni bina Timur Tengah dan seni bina tradisional Melayu. Masjid ini juga dipengaruhi seni binanya dari Masjid Biru yang terdapat di Istanbul. Pengaruh seni bina dari Mesir, Morocco, Turki dan Arab Saudi digandingkan bagi membentuk seni ukir dan reka bentuk yang amat menarik bagi menghiasi shilling, mimbar, mihrab, pemidang dan hiasan-hiasan dalaman yang di dalam masjid ini. Encik Halim, bolehkah Encik Halim terangkan apa nama ukiran yang ke atas ni? Ya Faiz, di masjid ni, di Dewan Solat yang serba cantik indah ni, ukiran-ukiran yang ada terdapat di atas tiang-tiang, atas tulisan khak ni, diberi nama Mukarnas. Dia berasal daripada Iran. Nampak cantik dan bentuk pecahan dia ada bermacam-macam pecahan. Ada 2 pecahan, ada 3 pecahan. Yang terdapat sekarang ni, kita tengok dalam Dewan Solat ni, atas tulisan khak ni, 2 pecahan. Dan di mihrab di sana pun ada 7 pecahan. Oh, di nampak Dewan Solat tu? Boleh kita pergi sana? Cuba lihat dan renungkan. Ukiran lengkuk-lengkuk yang terdapat di mihrab ni. Itu Mukarnah yang daripada dari Iran. Batu-batu ni berasal daripada marma India. Diberi nama Makarna. Dan batu ukiran-ukiran bintang-bintang yang 7 pecahan, dia bukan setakat dia menarik dan menawan, bahkan dia memberi kesan akustik.
Akustik. Ataupun tenang jiwa kita boleh tengok. Apabila kita merenung tengok, tenang jiwa. Ukiran Dan cuba kita lihat di sini batu-batu marmar ukiran bunga yang terdapat di mihrab ni, nampak kita nampak jelas di sini. Ini diukir oleh orang ukiran yang mengukir Taj Mahal. Oh. Mereka ini ada person yang mengukir Taj Mahal tu. Taj Mahal. Mereka inilah yang mengukir mihrab-mihrab ni. Nampak ukirannya betapa halus dan seni, Faiz. Sentuhan dia memang nampak memang halus. Jadi kita belas di sini. Jadi bukan sebarangan ukiran. Dan marma-marma ini diberi datangnya daripada ukiran ini datang daripada India dan diberi nama batu ni Makarna. Ukiran kayu kat sini cantik Cik ni. Apa maksud dan nama ukiran tersebut? Ya Faiz, kita nampak di mihrab ni, ini member masuk wilayah. Ukiran dia kayu ni daripada kayu cengal. Pengukir-pengukir dia daripada Kelantan dan Terengganu. Dan bentuk bunga yang kita nampak lihat di sini iaitu ada dua jenis teknik ukiran bunga. Pertamanya teknik ukiran bunga timbul. Dan sekarang kita nampak sini teknik ukiran bunga timbul. Dan satu lagi teknik ukiran bunga tembus. Itu kita boleh nampak dalam. Ya. Cuba lihat Faiz, teknik ukiran bunga tembus ni. Betapa halus dan seninya ukiran kita, tempatan kita. Bunga-bunga di sini terdapat 5 jenis bunga. Dan ukiran ni bukan setakat di member saja, Faiz. Dia terdapat di pintu-pintu utama. Kita boleh lihat pintu-pintu utama banyak sekeliling masjid Dewan Solat ni. Dan bukan setakat itu, di tingkat Dewan Solat sebelah orang wanita solat. Keunikan Masjid Persekutuan yang berkonsepkan masjid dalam taman ini bukan hanya mampu menarik minat jemaah untuk beriktikaf dan mencari ilmu, malah gandingan seni bina alam semula jadi dan keceriaan suasananya pasti menambat hati pelancong yang mengunjungi masjid ini. Masjid Wilayah Persekutuan umpama masjid dalam taman. Dan taman ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, taman hutan buffer zone yang terdapat di pinggiran jalan yang berfungsi sebagai pemampan. Buffer zone adalah berdasarkan hutan-hutan tropika Malaysia kerana spesies pokoknya berasal dari hutan semula jadi. 2. Taman Riadah di Palma ataupun di Flora. Di persekitarannya ditandam dengan koleksi palma yang terdiri daripada pelbagai spesies yang ditemui di Malaysia dan di seluruh dunia. Dan ketiga, taman perubat. Tanaman ini terdiri daripada spesies herba, ubat-ubatan dan rempah ratus, disampai pelbagai jenis bunga-bungaan wangian. Taman perubatan ini iaitu terdapat di Anjung A, dapan pancutan air. Jadi sekelilingnya iaitu tanaman pokok perubatan ataupun spesies herba. Bagi memudahkan para jemaah dan juga pengunjung, masjid ini dibahagikan kepada beberapa bahagian utama. Saya kini berada di aras 3 dan di aras inilah ditempatkan Dewan Solat Utama. Dewan Solat ini boleh memuatkan 5,000 jemaah lelaki satu masa. Dan di aras inilah ditempatkan ruang pejabat bagi masjid ini. Manakala asrama pelajar, tadika, pusat asuhan kanak-kanak dan Dewan Serba ditempatkan di aras 1. Sesuai sebagai pusat perkembangan ilmu, terdapat sebuah sekolah, perpustakaan dan Dewan Jamuan di aras 2 masjid ini. Bagi menjamin keselamatan dan kedamaian beramal ibadah, ruang solat besar disediakan untuk kaum wanita. Ruang yang terletak di aras 4 ini boleh menampung seramai 2,000 orang pada satu masa.
untuk menampung jumlah jemaah yang ramai bagi sesuatu majlis yang dianjurkan oleh pihak masjid. Sebuah